Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayangnya dapat lagi kita berkumpul pada malam ini setelah menunaikan salat maghrib secara berjemaah dalam sambungan kelas tajwid asas kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita di dunia, khususnya di negeri akhirat nanti, insyaAllah. Kita terus kepada sambungan kelas kita yang lepas. Kita masih lagi dalam tajuk besar makharijul huruf, yakni tempat asal keluar sesuatu bunyi huruf-huruf hijaiyah ataupun kampung asal sesuatu huruf. Kita sekarang sedang masuk dalam makhraj yang ketiga daripada 5 makhraj, dan makhraj yang ke 5 daripada 17. Kita ikut nombor ni lah, jadi pening lah. Mana jauh akan datang tu kita sekali lalu pula sekali lagi. Kita ikut nombor ni lah. Kita pada makhraj yang kelima daripada 17 makhraj. Maknanya pada mulut, pada antara kawasan mulut kita, bermula daripada kerongkong sampai kepada bibir, sampai ke, termasuk dalam hidung kita, ada 17 tempat yang memberi efek dalam pengeluaran sesuatu bunyi huruf-huruf hijaiyah. Kita sekarang pada makhraj yang kelima, yakni makhraj di bawah makhraj yang besar dia makhraj al-lisan. Cumanya pada makhraj al-lisan ni dia terbahagi kepada 5 bahagian. Pada makhraj al-lisan dia terbahagi kepada 5 bahagian. Daripada 5 bahagian ini dia akan keluar nanti sebanyak 18 huruf. Makhraj lisan saja ada 18 huruf. Makhraj al-jawf ada berapa huruf? Rongga mulut kita ada berapa huruf? 4. Ada yang kata 6. Rongga 3. Apa hurufnya? Alif, waw, ya. Kemudian makhraj al-halq, kerongkong. Pada kerongkong kita ada keluar berapa huruf? 6. Huruf apa? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. 6 huruf. Dan pada makhraj al-lisan dia ada 18 huruf kesemuanya yang keluar daripada makhraj al-lisan. Secara umumnya boleh ambil simpan dulu, lukis dulu. Saya tak lukis begitulah, saya lukis comel sikit lagi. Begitu. Allah, tak ada awak pula dah. Ada? Besar lah. Order tu. Order.
Tak nampak je tak tahu. Apa juga tak tahu. Oh, dia bunyi punya ni dia besar. Bila tulis dia kecil. Okeylah, tengah kat sini lah. Kita bermula daripada daripada pangkal. Sebab tapak tu dia bukan untuk makhraj lisan. Tapak tu dia untuk huruf kha dengan huruf ghain itu hari. Bermula daripada al-lisan itu pangkal lidah tu. Aqsal lisan. Kalau kita katakan di sini dah aqsal lisan ya. Kita katakan di sinilah aqsal lisan. Iaitu huruf qaf. Kemudian di depan dia sedikit huruf kaf. Kemudian ni kita katakan center lah ni, di tengah lidah ni. Kat sini ada 3 huruf. Ni kita kira center lah ni. Kat sini ni kira center. Pertengahan lidah. Dah ke depan dah sikit daripada lidah kita ni. Dia ada 3 lagi huruf. Okey. Dan di hadapan sini dia ada 3 lagi huruf. Dan di tepi sini dia ada 1 huruf. Dot. Tepi sini ataupun tepi sini boleh, kedua-dua boleh. Ni secara umum je ni, ada secara detail akan datang. Okey. Lepas tu ni kira tapak ni semua ni. Kan? Berapa huruf dah tu? 5, 8, 10, 11. Ambil simpan dulu yang ni. Yang ni senang sikit, dia gambaran dah secara kata apa? Secara dah siap. Okey. Kat sini sebenarnya. Kat sini. Kat sini. Ta dan ta. Ni di hujung ni. Di hujung ni nanti dia akan keluar 6 huruf. Kat hujung ni akan keluar 6 huruf. 6 huruf. 1 2 3. Sa, zal, za. Kat sini ra, lam, nun. Okey, cuba kira cukup tak 18? 18 huruf. Cukup. Ada tu tinggal. Begitu secara umum dia. 18 huruf yang ada pada lidah. Cukup 18. Dot kira 1 sudah lah. Nak kira 2. Dot kira 1 saja.
Cemedak tu dia boleh laka, nak pergi ke lidah kiri pun boleh, nak pergi ke lidah kanan pun boleh. Okey, baik. Itu secara umumnya. Okey, kita terus kepada sambungan kita pada makhraj huruf kaf. Pada makhraj huruf kaf. Kalau kita tengok dekat situ, dekat gambar tu, dia lebih kurang juga dengan huruf qaf yang lepas. Huruf qaf iaitu pangkal lidah ditekan kepada lelangit yang lembut. Bila kita, siapa balik buat pun ni, cek dia punya lelangit dia ada yang lembut dengan yang keras. Ada orang cek? Tak ada cek? Jumpa? Lupa. Dia punya pangkal lidah kita tekankan kepada lelangit yang lembut. Huruf kaf pula, kata Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, wal qafu aqsal lisani fawqu. Huruf qaf ni iaitu pada pangkal lidah yang atas. Maknanya pangkal lidah yang atas, kalau kita kira daripada pangkal, qaf tu dia duduk di atas. Tengok gambar yang kita lukis dekat papan putih. Qaf tu duduk di atas. Dia kira yang dalam tu dia kira atas, yang keluar ni makin bawah. Boleh dia boleh tek pusing gerak sendiri. Okey, bau. Ni. Balik. Gitu. Tengok. Tu dia. Okey. Itu huruf qaf. Kemudian kata Imam Ibn Jazari lagi, summal kafu asfalu. Kemudian jiran kepada huruf qaf yang masih lagi dalam daerah aqsal lisan. Dalam daerah aqsal lisan, dalam daerah pangkal lidah. Dia masih lagi duduk dalam kawasan pangkal lidah, iaitu huruf kaf. Summal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf menyusul di bawahnya, maknanya bersebelahan, berjiran dengan huruf qaf. Dia sebut huruf qaf, huruf kaf depan sikit, ka, di depan sedikit saja. Cuma bezanya dari segi pengucapan, gambar rajah ni dia kurang ni sikit, kurang tepat sikit, sebab dia fokuskan kepada pangkal lidah ke lelangit. Dia masih letak lagi pada lelangit yang lembut tu. Nampak tak? Kan kita lain lepas sebenarnya kita kata yang merah tu lelangit yang lembut, yang hitam tu lelangit yang keras. Yang sebenarnya dalam pengucapan huruf kaf, lidah kita, tempat keluar huruf kaf tu, sana tu, tempat keluar huruf kaf tu, dia duduk pada kedua-dua tempat ni. Separuhnya duduk dalam lelangit yang keras, dan separuh lagi duduk pada lelangit yang lembut. Itu dalam pengucapan huruf kaf yang tepat dan fasih. Pengucapan huruf kaf yang tepat dan fasih. Dekat situ. Jadi kalau kita tengok perbezaan di antara huruf qaf dengan huruf kaf, begini. Kalau huruf qaf tu qa, cuba qa, ka, qa, ka. Kita dapat rasakan dia punya perbezaan dia kan. Kalau qa tu di dalam sikit, ka tu dia ke depan dah. Okey. Okey, itu je lah dia punya perbezaan huruf qaf dan huruf kaf. Cumanya cuba kita tengok pada sebelah tu. Di bawah huruf qaf yang hijau dengan huruf kaf yang hijau tu, dia ada nyatakan sifat-sifat huruf. Faham tak? Yang kita bicara sekarang ni tempat kampung asal dia.
Kampung asal dia, tempat keluar huruf tu. Kampung asal dia ni datang daripada kampung apa? Aqsal Halq. Huruf kaf pun kampung Aqsal Halq juga, sama kan? Cuma apa yang membezakan dia? Membezakan dia dari segi sifat. Mana sifat apa yang membezakan dia? Kalau kita tengok yang lepas, kalau huruf qaf, dia kita dah bahas yang lepas tu, termasuk daripada salah satu daripada huruf-huruf ya, huruf-huruf apa tu? Qalqalah. Yakni hendaklah disebut dengan pantulan aqa. Kan? Berbeza dengan huruf kaf, dia tidak ada sifat qalqalah, tetapi dia ada sifat apa tu atas sekali tu? Hams. Mana begitu kaedah sebut dengan betul dia, hams, bukan hamas. Mana kaedah. Tapi kita Melayu sebut hamas biasa dah lah. Kan? Tapi dari segi sebutan dia yang betul, hams. Begitu sebutan dia. Macam mana hams? Hams ni dia macam adik-beradik kepada qalqalah juga. Cumanya yang keluar itu bukan suara, cuma angin sahaja. Berbeza dengan qalqalah, aqa, dia keluar qa, dia keluar suara. Beza dengan kaf, dia tak keluar suara, tapi sifat dia memantul seperti mana qalqalah juga. Cuma dia tidak keluar aka. Dia tidak begitu, tapi dia hanya keluar angin saja. Dia begitu. Itu perbezaan di antara kaf dengan qaf dari segi penyebutan dia. Okey, boleh dekat situ. Itu lain-lain sifat tu, syiddah, istifal, infitah, ismat. Kita akan bahas secara detail apabila masuk dalam bab sifat-sifat huruf nanti. Sekarang ni kita hanya nak fokuskan kepada di mana tempat keluar huruf tersebut dulu. Okey. Boleh faham setakat tu? Boleh jelas? Okey. Jadinya pengucapan huruf kaf ni yang sebenarnya dia ke depan sikit. Lidah tu dia ke depan, naik begitu sikit. Separuhnya menyentuh lelangit keras, separuhnya menyentuh lelangit lembut. Ka. Okey. Kemudian kita cuba buat praktikal lah. Itu je. Makhraj begitu je, tak susah pun. Makhraj itu sahaja. Okey. Kemudian kita cuba buat praktikal latihan untuk huruf kaf. Okey, cuba. Ka. Ki. Ku. Ka. Ki. Ku. Okey, kena ingat balik. Bila tadi kita sebut sifat hams, dia mesti disebut dalam keadaan sedikit keluar angin. Sifat hams ni dia merupakan sifat yang lazimah, sifat yang mesti ada pada huruf, sesuatu huruf bila mana disebut dalam sama ada disebut dalam keadaan waqaf ataupun dalam keadaan wasal. Cumanya dalam keadaan waqaf dia agak jelas bunyi dia. Berbeza dalam keadaan berharakat ataupun dalam keadaan bersukun di tengah-tengah kalimah ataupun di tengah-tengah ayat. Dia ada juga sifat hams tapi sedikit sahaja, tidak berlebihan. Maknanya tak boleh kita sebut ka. Tak boleh begitu. Dia mesti ada sedikit. Mesti ada sedikit bunyi tu. Ka. Dia beza dia. Ka. Cuma dia sebenarnya dari segi makhraj, dari segi tempat keluar huruf kaf ni dah menempati dengan pengucapan huruf K bagi kita orang Melayu Malaysia. Huruf K macam kita sebut koko contohnya, ataupun kakak, itu dah menepati tempat huruf kaf. Cumanya dari segi sifat sahaja dia tidak menepati, sebab bila dalam penyebutan orang Melayu kita Malaysia ni dia tidak ditekan. Kalau dalam dari segi pengucapan Arab dia mesti ditekan sedikit suara. Macam kalau kita
kakak, kakak, kakak. Kalau Arab kakak, 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 kakak. Mana dia ada sikit, tapi jangan berlebihan. Kakak, kakak. Jangan berlebihan begitu. Ada sedikit saja. Kakak, 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 kakak. Dia ada bunyi sedikit tu kan. Kakak. Dia begitu. Okey, cuba balik. Kakiku, kakiku. Kalau yang tidak ada langsung dia bunyi kakiku, kakiku. Dia bunyi keras sikit. Kalau yang ada hamas sikit, kakiku. Nampak dia minum sikit kan? Kakiku. Nampak? Kalau yang melampau, yang berlebihan, kakiku, kakiku. Zalikal kitabula. Itu yang lampau. Kalau yang tak ada langsung, zalikal kitab, zalikal kitab. Yang tak ada langsung. Kalau yang ada, zalikal kitab, zalikal kitab. Ya ada ki. Nampak tak? Dia punya perbezaan dia. Jadi dia kena ada sedikit hams. Boleh difahami? Okey. Bila dia berbaris mati, dia agak keras sikit, dia punya hamas dia tu agak jelas sedikit. Okey, cuba. Ak. Nak bunyi ak. Gitu. Ik. Uk. Ak. Ik. Uk. Dia mesti kena ada bunyi gitu tu. Tapi bunyi tu mesti daripada tempat huruf kaf tu. Ak. Di situ. Okey, seterusnya akka. Akka. Iki. Uku. Terus kepada baris atas. Iyyaka na'budu. Dia ada bunyi sikit lembut kan? Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, ka na'budu, bukan ka, tapi ka, dan tidak melampau iyyaka na'budu. Dia tidak melampau begitu, dia sederhana saja. Iyyaka na'budu. Cuba. Iyyaka na'budu. Gitu. Macam agak dah bunyi. Mudah hafal. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Okey, baik. Inna a'tainakal kautsar. Okey, baik. Sekali lalu kena ingat tu. Alert. Bila mana huruf nun dan huruf mim yang ada tanda sabdu di atasnya, maka dia mestilah dibaca dengan dengun. Faham tak? Kena baca lama. Tak boleh baca inna. Tak boleh baca begitu. Inna. Kena baca inna. Bagi lama sikit kat situ. Faham tak? Ingat. Alert. Atas huruf nun dan atas huruf mim. Kalau ada tanda sabdu, itu dari segi nama hukumnya wajibah gunnah. Akan datang perbicaraannya bila masuk lagi. Tapi sepintas selalu. Tak semua takut nak tunggu masuk lambat, masih terus baca salah. Tapi kita sebut, kita bagi tahu secara praktikalnya dulu. Bila nun dengan mim yang bersabdu, kena baca lama. Berapa harakat? Kalau ikut harakat yang kita kira mat tu, lebih-lebih kurang 3 harakat. Kalau ikut harakat mat tu, 2 tak boleh, tak cukup.
Boleh nak kira dua, tapi dia begini. Kalau harakat mat, dua harakat kita kira begini. Macam mana kiraan dua harakat mat? Kita kira begitu. Contoh. Macam mana tadi? Sekali lagi. Dua harakat kita kira. Untuk dia, kalau kita nak buat dua harakat, kita kena kira begini. Betul tak? Mana lambat kiraan dia. Mana kalau lebih kurang, kalau kita kira yang mat tadi tu lebih kurang jadi 3. Kalau mat dua harakat. Kalau yang wajib gunah dua harakat, lambat kan? Jadi begitu. Inna a'tainakal kautsar. Nah, tu kena baca berapa harakat? Kenapa kena baca 4? Sebab ada ombak. Lagi satu sebab dekat waladhdallin pun ada ombak juga. Kenapa kena baca 6 harakat? Dekat waladhdallin pun ada ombak juga. Kenapa kena baca 6 dekat situ? Kenapa kat sini ada ombak kena baca 4? Sebab ombak dia perlahan. Sabdu tu untuk nun. Sabdu tu untuk nun. Hamzah tak ada sabdu, hamzah berbaris bawah. Nun bersabdu dan berbaris atas. Serta ada ombak. Kenapa kena baca 4? Sebab tidak ada sabdu selepas dia. Tadi dah beritahu dah. Sebab tidak ada sabdu selepas ombak. Kalau ada sabdu selepas ombak, kena baca berapa? 6 harakat. Waladhdallin, macam 6. Kalau yang tak ada sabdu, inna a'taina. Contoh. Begitu dulu secara sekali lalu. Nanti secara detailnya kenapa dia tidak ada sabdu, apa nama mat dia akan datang. Kita akan berkenalan dengan mat. Belum masuk bab dia lagi. Okey, baik. Sekali lagi ulang. Inna a'tainakal kautsar. Ini ada dua. Satu huruf qaf yang lepas tu. Boleh latih balik dulu. Cuba kata qul. Daripada dalam tu, daripada bukan tempat huruf kaf. Kalau huruf kaf macam mana jadi? Kul. Yang huruf kaf qul. Dia dalam sikit. Qul ya ayyuhal kafirun. Ni pun kena ambil alert lah ni tempat kul yang depan tu ramai orang baca kul dengan huruf kaf. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kita baca 4 kul tu. Pada 4 kul sama saja. Qul a'u dengan kul huwallahu qul ya. Dan satu lagi yang kena perlu ambil perhatian, jangan hidupkan lam tu berbaris bawah. Quliya. Bukan kuliah, tapi kulya. Mana? Kulya. Begitu. Okay, sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Alam tara kaifa fa'ala. Lembutkan sedikit kaf tu. Kaifa. Lembutkan sedikit, jangan kaifa. Dia lembut sikit. Alam tara kaifa fa'ala. Okey. Seterusnya berbagi bawah pula. Maliki yaumiddin. Dia bukan maliki.
maliki keras, maliki, tapi maliki, ki dari bunyi sedikit bunyi tu kan, ki tapi tidak terlampau, ki itu terlampau sangat. Maliki yaumiddin itu tak terlampau, sikit saja. Maliki yaumiddin, begitu. Zalikal kitab. Ada dua tu, satu yang kaf yang berbaris bawah atas, satu lagi kaf yang berbaris bawah. Zalikal kitab. Begitu. Malikin nas. Nampak tu? Ada lagi yang macam cepat. Malikin tak keluar. Yang tadi keluar tak? Keluar tadi. Waktu dimaafkan. Okey, tak apa. Ulang balik. Malikin nas. Tetap ada juga salah. Apa yang salahnya? Dekat nun yang bersabdu tu, dia tidak lamakan di situ. Malikin nas. Salah. Malikin nas. Nampak? Okey, cuba. Malikin nas. Lagi lama sikit lagi. Malikin nas. Begitu. Nakaf yang bersabdu. Fadzakir. Ada lagi sikit. Kir. Dia tidak. Fadzakir. Itu keras. Fadzakir. Okey. Mufakkina hatta. Wa takunul jibal. Yauma yakunun nas. Ada lagi orang yang melakukan kesalahan. Tengok tempat huruf nun yang bersabdu. Kena apa ni? Kena lamakan. Yauma yakunun nas. Samalah kalau huruf mim yang bersabdu pun samalah. Contoh kalau surah yang bawah apa dalam bab hablum mim masad. Cuba. Nampak dah ada lagi sebab dia tak ada ni kat sini. Dia tak ada tulisan. Macam mana tunjuk tulisan dia ni? Ya lah dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada dua dekat situ tu kan. Satu yakul, yang kedua kufuan. Ku. Yang pertama yakul, yang kedua ku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fakku raqabah.
fakku raqabah. Nak qaf tu balik kepada tempat asal dia balik. Raqa tempat asal dia. Yang ku kat depan, fakku raqa. Fakku raqabah. Ka'asfim ma'kul. Ni dah ada contoh dah tu. Ada contoh yang mim yang sabdu. Dah dia mesti kena baca lama kat sini. Ka'asfim ma'kul. Begitu. Lakum dinukum. Semua sebut betul dah orang ni. Semua tak ada sebut lakum. Tak ada dah yang sebut lakum. Semua sebut lakum. Cepat boleh ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum yang sebenarnya. Cumanya kita kalau pergi rumah orang bagi salam itu jadi pelik sikit, berat sikit kan. Tu tak apalah sebab pada lafaz yang kita sebut tu dia bukan ayat Quran. Ni hukum ni terpakai pada ayat Quran sahaja. Cuma dari segi zikir, doa, tahiyat akhir, tahiyat yang kita baca tu termasuk doa lah semua tu. Zikir, azan tu apa semua tu meraikan tajwid ni hukumnya sunat. Dia tak sampai tahap wajib. Faham tak? Macam baca qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dari segi fasih tu tak fasih lah, tapi dia masih sah lagi qamah tu. Faham tak? Sebab dia sebut betul huruf dal, cumanya dia tidak qalqalahkan. Tidak qad qa dia tidak qalqalahkan. Dia sebut qad qamatis salah, qad qamatis salah. Faham tak? Dari segi sah tu sah lagi, cumanya dia tidak fasih. Berarti azan dulu lah, dah masuk waktu kan? Berarti azan dulu kan?
Okey, baik, teruskan lagi. Lakum dinukum. Bersihkan ya, jangan sebut kum lagi dah. Tapi kum, jangan lakum dinukum waliyadin. Jangan begitu. Tapi lakum dinukum waliyadin. Baru kemas. Cuba lakum dinukum waliyadin. Mumtaz. Okey, sekarang kita masuk pada kaf yang berbaris mati. Laka sadrak. Tadi kan ada bunyi rak. Rak. Laka sadrak. Laka dhikrak. Laka dhikrak. Okey, dekat sini dia ada dua. Dia ada dua kaf yang mati. Nampak tak? Kaf ni memanglah berbaris, tapi bila kita wakaf dia jadi mati. Mana kita tak akan baca laka dhikraka. Kita tak akan baca begitu. Kita akan baca laka dhikrak, kan? Cuma dia ada perbezaan dari segi kadar hamas dia. Bila kaf duduk di pada tengah-tengah kalimah ataupun pada tengah-tengah daripada ayat, dengan kaf yang kita wakafkan pada hujung ayat, dia ada beza. Maknanya bila dia duduk di tengah-tengah ni, dia tidak kuat bunyi dia. Dia hanya bunyi perlahan saja. Laka dhikrak. Laka dhikrak. Nampak tak? Dia punya perbezaan dia. Kalau keras, kalau bunyinya keras, dia akan bunyi begini. Laka dhikrak. Nampak? Laka dhikrak. Dua-dua keras. Yang pertama tu dia nak lembut saja, sebab dia kat tengah-tengah. Laka dhikrak. Dia ada bunyi laka dhikrak. Begitu. Sayadzakkaru. Sayadzakkaru. Ni satu takbir. Allahu Akbar. Pasal tak dia ada bunyi hamas yang cuba dengar yang saya sebut ni, ada tak? Kedengaran tak dia punya hams dia tu? Allahu Akbar. Ada pasal tak? Ada dengar tak? Kalau tak ada langsung dia akan bunyi begini. Allahu Akbar. Tak ada langsung. Kalau ada yang betul, yang tepat, yang fasih, Allahu Akbar. Kalau yang melampau, Allahu Akbar. Nampak? Beza tak? Ada nampak perbezaan tiga tu? Yang pertama tidak ada langsung, Allahu Akbar. Tak ada langsung, tak ada bunyi hamas langsung. Yang kedua, yang sederhana, yang betul, Allahu Akbar. Sikit aja. Kalau yang melampau, Allahu Akbar. Cuba. Kena pandai buat yang salah sama. Supaya kena pandai juga buat yang salah, supaya kita jadi fasih sebut mana yang betul. Ni kita pandai sebut yang betul saja. Kadang-kadang salah tu kita tak perasan. Cuba yang betul. Allahu Akbar. Cuba yang kurang betul, salah lah, dia salah. Allahu Akbar. Dia kuat bunyi. Nampak? Begitu. Cumanya kesalahan-kesalahan yang begini ni tambah pula bila takbir dalam sembahyang tu, dia tidak
termasuk dalam ayat Quran lah. Cumanya sunat kita raikan. Sama dalam azan pun sama lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar saja. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Jangan begitu. Kalau begitu nampak kurang fasih dalam penyebutan bahasa Arab. Tapi tak lari mana. Tapi kalau dalam azan masih okey lagi. Tapi bila baca Al-Quran, wa rafa'na laka zikrak, laka zikrak, yang tengah tu dikeraskan, itu merupakan lahnun khafiyun, kesalahan kecil. Tapi salah. Tapi salah. Dia dalam pembacaan Al-Quran ni dia ada dua. Yang pertama dia panggil lahnun jali, kesalahan yang besar yang boleh melibatkan perubahan kalimah dan perubahan makna, dan dia ada kesalahan yang kecil. Ni kalau salah yang dalam bab ni dia masuk dalam kesalahan yang kecil, tapi salah lah. Kita dia salah lah. Bila kita dah belajar dah dan kita boleh buat yang betul, tak boleh lah, haram dah buat yang salah. Cuma kalau dalam proses tu dimaafkan lagi. Dalam proses nak memperbetulkan itu masih dimaafkan lagi. Okey, baik. Boleh jelas setakat tu? Kita tengok perbezaan di antara huruf. Saya lupa nak tunjuk satu video tadi kan. Patutnya ada satu video tadi kan. Ni. Pengucapan huruf kaf. Naik ke langit yang keras. Ak. Bunyi sikit. Okey, habis. Lupa nak tunjuk tadi. Betul awal lagi dah nampak semua dah boleh dah. Nampak semua dah boleh. Huruf kaf ni dia tak kritikal sangat kita. Cuma biasanya dari segi makhraj dia tidak berlaku kesalahan sangat, sebab kita dah memang huruf K kita sebut tepat dengan huruf kaf. Cumanya dari segi sifat yang kita bahaskan tadi, macam hamas, kadar hamas dia tu, kadar hams dia tu, dia ada perbezaan apa semua kat situ je. Okey, ini perbezaan huruf kaf. Cuba qa, ka. Nampak? Bila huruf qa tu agak kita buka sikit mulut. Qa. Bila sebut huruf ka tu macam senyum yang tak berapa nak senyum. Ka. Begitu perbezaan dia. Okey, kita cuba lagi. Cuba qa. Lagi sekali, tengah. Qa. Okey, cuba sekali yang panjang tu. Qa. Nampak dia punya perbezaan, dia punya tepat keluar dia tu. Nampak tak? Okey, bagi bawah. Bagi bawah ingat, bila qaf yang berbagi bawah dia kena baca tipis sedikit. Macam mana cara? Saya baru duduk buat kat rumah. Mana ni? Kita bukan buat nak cari yang tu, nak cari macam mana lagi nak bagi tahu kat orang ni supaya senang boleh dapat betul ni. Caranya begini. Kita senyum terlebih dahulu sebelum kita, kan bila kita sebut qa, kita nak sebut qa yang berbaris atas, kita buka je mulut kita kan. Kita buka je tanpa muncung, jangan muncung. Qa, jangan begitu. Qa, jangan. Kita buka saja. Qa. Dalam keadaan kita dah ready buka, kita pun bawa pangkal lidah kita tu pergi ke langit yang lembut. Qa. Okey, kalau yang bawah ni kita senyum siap-siap. Kemudian bawa pangkal lidah kita tu pergi ke langit yang lembut. Qi.
Dia akan bunyi lembut tu. Qi. Nampak? Tal mustaqim. Dia bunyi tu. Yang jadi tebal tu tengok, kalau kita tak senyum dulu, tal mustaqim, taqim, dia akan bunyi gitu. Tal mustaqim. Sebab kita tidak senyum. Kalau kita senyum dulu, tal mustaqim, qim, kita senyum dulu. Tal mustaqim. Cuba. Okey, cuba yang bagi faham pula. Qiki. Lagi sekali, tengah punya. Qiki. Qiki. Okey, cuba yang panjang sekali. Qiki, qiki, qiki. Boleh dah tu. Okey, yang mana faham tak? Boleh baca. Tak apalah. Jadi apa-apa pun dia sedikit sebanyak dia akan membantu juga kita. Cuma bezanya untuk nak dapatkan lagi kefasihan, ketepatan yang betul-betul tu, satu memerlukan latihan kita kat rumah, konsisten melatih. Dan satu lagi tu sentiasa kena masuk talaki, supaya ada orang yang cek bunyi yang kita sebut tu betul ataupun tidak. Kalau tak, jadi syak sendiri je kita kat rumah. Betul dah. Betul. Rupanya salah. Okey, baik. Kuku. Okey, cuba panjang sekali. Kuku. Apa tak keluar ni? Okey, kita cuba satu perkataan yang huruf dia tu dekat-dekat. Cuba. Fauqakumut tur. Yang qa tu ke dalam lagi, qa ku pula kat depan. Fauqakumut tur. Khalaqakum. Khalaqakum. Ingat huruf kha tu yang lepas tu, mesti ada bunyi kh. Tu qaf qa, huruf kaf kum. Khalaqakum. Bukan qu, bukan khalaqakum, khalaqakum. Habis dah saya. Okey, habis untuk latihannya. Dan terakhirnya, di antara beberapa kesalahan yang sering berlaku dalam pengucapan huruf kaf yang kita perlu ambil perhatian ialah yang pertamanya menyebut pada makhraj huruf qaf. Mana? Dia sebut salah. Allahu akbar, hu akbar. Contohnya kalau dengan huruf pada takbir, ataupun pada contoh yang lain, saya zakaru, dia sebut pada huruf qaf. Itu antara kesalahan. Dan kesalahan yang kedua, tidak berlebihan hamas ketika wasal. Berlebihan hamas ketika wasal, berlebihan hams ketika wasal. Ana contoh, lakum dinukum. Nampak? Lakum dinukum. Kum dinukum. Dia terlalu kum sangat. Nampak tak? Dia terlalu tu lebih sangat. Nampak? Tu salah. Dia nak sikit saja. Lakum dinukum. Gitu saja.
Sama juga berlebihan hamas pada ketika huruf kaf yang berada di tengah-tengah. Huruf kaf yang mati berada pada tengah-tengah kalimah. Laka dzikrak. Nampak? Laka dzikrak. Dua-dua. Jadi nampak bunyi pun tak berapa macam, kurang fasih sedikit sebutan begitu. Salah, ya salah, bukan kata tak salah. Cumanya dia salah tu bukan salah yang sampai boleh menyebabkan berubah makna. Iyyaka na'budu. Nampak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlalu berlebihan. Faham? Allahu Akbar. Nampak? Berlebihan. Anaknya Allahu Akbar. Bunyi tak dia bunyi? Akbar. Itu saja. Dia tidak akbar. Mana? Contoh yang lain kalau dalam bab kaf yang mati kat tengah-tengah ni apa lagi? Contoh yang lain, yaktubun. Cuba. Yaktubun. Sikit saja bunyi dia. Dia tidak yaktubun. Yaktubun. Dia tidak keras begitu. Jadi ringan saja. Yaktubun. Kuntum taktumun. Kuntum taktumun. Kalau yang keras tadi, kuntum taktumun, keras. Itu kurang fasih dalam penyebutan bahasa Arab. Dia nak ringan saja. Kuntum taktumun. Itu saja. Okey, seterusnya kesalahan lagi, tidak membaca dengan hams ketika mana waqaf. Laka sadrak. Dia baca begitu. Laka sadrak. Tidak bunyi hamasnya. Salah juga. Mana? Yang naknya laka sadrak. Mesti ada hamas. Rak. Dan yang terakhir antara kesalahannya ialah mengqalqalahkan huruf kaf. Ini banyak juga. Mana banyak berlaku mengqalqalahkan huruf kaf. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Mengqalqalahkan huruf kaf. Sedangkan huruf kaf ada sifat qalqalah ataupun tidak? Tidak ada. Yang ada qalqalah huruf qaf. Apa 5 huruf semalam? Dia punya singkatan dia baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf, qa. 5 huruf tu saja. Kaf ada tak huruf qalqalah? Tidak ada. Jadi jangan qalqalahkan huruf kaf. Jangan baca alam nashrah laka sadrak. Jangan baca begitu. Wala yusyrik bi'iba. Dia dah qalqalah dah. Mana? Yang patutnya wala yusyrik bi'iba. Dan bunyi hams sahaja. Mana? Apa lagi contoh huruf kaf yang mati tengah-tengah? Masa orang baca, cuba buka Quran.
Ni. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Diqalqalahkan. Ini macam begitu, tak boleh. Salah begitu. Nampak? Yang betulnya kalau dibaca dengan hams yang berlebihan pun jadi salah juga. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itu pun jadi salah juga. Enaknya sederhana saja. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Cuba. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itu yakzibun. Okey, satu. Dan cuba 2, 3 contoh sebagai penutup. Mana lagi? Cuba cari sama. Ada yang kaf mati yang kita tengah boleh beritahu ayat berapa. Lebih cepat sikit. Jadi kalau banyak contoh ni dia nampak sikit. Tu. Mana semua bukmul sini. Semua bukmul. Ni. Ini dia. Nampak sumum tu. Sumum bukmun gitu saja. Bukmun dia tidak. Sumum bukmun dia tidak keras begitu. Dan dia tidaklah sampai tidak ada hams langsung. Sumum bukmun tak ada langsung, tapi dia ada sedikit saja, tidak berlebihan. Sumum bukmun umyun. Contoh bukmun. Yang salah lagi yang mengqalqalahkan dia jadi begini. Summun bukamun dihidupkan. Kaf tu dia jadikan qalqalah. Bukamun umyun. Itu mengqalqalahkan huruf kaf. Di antara kesalahan-kesalahan yang perlu diberi perhatian. Rasanya sekadar itu dululah untuk perkongsian makhraj huruf kaf, dan insya-Allah akan datang kita akan masuk kepada makhraj yang ke-6, iaitu makhraj wastul lisan, yakni pertengahan daripada lidah kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa dina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi